Rangkuman Spotlight hari ini. Rafizi petik ayat Hang Tuah tepis dakwaan Melayu bakal hilang. Aktivis keadilan Ishak Sahak meninggal dunia. Anwar mahu negeri lain contohi Perak dalam projek IPR Intan. 653 daripada 1069 sekolah daif telah dibaik pulih, kata Fadlina Siddiq. Anwar merafak sembah tahniah Sultan Ibrahim sebagai Agong ke-17. Salam Reformasi dan Salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 5 Februari 2024, kita mulakan dalam segmen Takis Fitnah. Rafizi petik ayat Hang Tuah tepis dakwaan Melayu bakal hilang. Timbalan Presiden Keadilan Saudara Rafizi Ramli menepis pendapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa bangsa Melayu akan hilang dalam 10 tahun lagi. Rafizi berkata, untuk Melayu mengatasi cabaran ekonomi yang dihadapi bangsa itu, mereka mestilah memahami bahawa ancaman kepada penyertaan ekonomi orang Melayu bukanlah orang bukan Melayu, tetapi ia berpunca dari keterhubungan ekonomi yang diakibatkan dari globalisasi. Dalam Facebook, beliau menyatakan pendapat bahawa ada perkara yang mampu memberi lebih keyakinan kepada kita bahawa keadaan tidaklah seperti yang digambarkan Tun Mahathir. Hal ini kerana orang Melayu pada hari ini kebanyakan mempunyai taraf hidup dan pendidikan yang lebih baik berbanding 50 tahun dahulu. Rafizi berkata, meskipun Mahathir terus berpegang dengan kepercayaan yang Melayu akan hilang dalam masa 10 tahun, tetapi dia memilih untuk memegang pesanan pahlawan legenda Hang Tuah bahawa takkan Melayu hilang di dunia. Katanya pesanan tersebut mesti difahami mengikut konteks di akhir pemerintahan Kesultanan Melayu di Melaka dan ia membawa maksud kelangsungan bangsa Melayu terletak kepada pemimpin yang adil, berhemah dan bersederhana dalam menggunakan kuasanya. Berita seterusnya. Penganjur Himpunan Selamatkan Rakyat tidak boleh acah-acah jadi mangsa menurut Saifuddin Nasution. Penganjur Himpunan Selamatkan Rakyat tidak perlu memainkan naratif seolah-olah menjadi mangsa apabila dipanggil untuk memberi keterangan kepada pihak polis susulan perhimpunan itu tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, menerusi akta berkenaan, penganjur perlu memaklumkan kepada polis untuk mengadakan perhimpunan namun penganjur gagal melakukan perkara itu. Saifuddin Nasution berkata, tidak timbul isu bahawa kerajaan Madani menghalang rakyat untuk mengadakan perhimpunan kerana sebanyak 78 permohonan untuk berhimpun telah dibenarkan setelah kesemuanya mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012 sepanjang tahun lepas dengan kertas siasatan dibuka tanpa ada pertuduhan di mahkamah. Selain itu, Saifuddin berkata pihaknya memandang serius tindakan pihak yang mengheret nama institusi istana dalam perhimpunan itu. Beliau berkata pihaknya menerima laporan daripada pihak istana beberapa jam sebelum perhimpunan itu diadakan susulan dakwaan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima menghadap beberapa individu untuk masuk ke istana bagi menyerahkan dokumen berkaitan perhimpunan terbabit. Untuk makluman, saya telah bersama dengan rakan muda ini sejak di awal pengenalan rakan muda pada tahun 1994 lagi. Rakan muda ini boleh disertai oleh semua belia, iaitu dalam umur 15 hingga 30 tahun tanpa mengira jantina, tanpa mengira ras dan sebagainya. Kita open kepada semua. Beralih ke buletin keadilan. Aktivis keadilan Ishak Sahak meninggal dunia. Aktivis keadilan iaitu saudara Ishak bin Abdul Rahman alias Sahak telah kembali ke rahmatullah pada 30 Januari lalu akibat kemalangan jalan raya di Terengganu. Saudara Fahmi Fazil dalam Facebook beliau menyatakan bahawa Allahyarham adalah sumber inspirasi dalam melaksanakan gerak kerja dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan merupakan seorang pejuang yang meluhuri agenda reformasi sehingga hari ini.
Kami di Studio Keadilan mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham dan menempatkan roh beliau dalam kalangan orang-orang yang soleh. Berita selanjutnya, misi bantuan banjir Sri Kandi Keadilan ke Terengganu. Pada 27 Januari lalu, Sri Kandi Keadilan Malaysia telah turun ke kampung-kampung yang terjejas dengan banjir di Kuala Nerus, Terengganu. Tinjauan mereka mendapati sebahagian kawasan masih ditenggelami air dan sebahagian kawasan sudah mulai surut. Sumbangan bakul makanan kepada penduduk terkesan semasa misi banjir ditaja oleh Ketua Wanita Keadilan Malaysia, Pimpinan Pusat Sri Kandi Keadilan Malaysia dan Pimpinan Parti Keadilan Rakyat yang lain. Turut hadir dalam menjayakan misi banjir kali ini, Ketua Wanita Terengganu, Setiausaha Sri Kandi Pusat, Ketua Sri Kandi Terengganu, Ketua Sri Kandi Keadilan Wilayah Persekutuan, Ketua AMK Terengganu dan sukarelawan-sukarelawan Keadilan Wilayah Persekutuan dan Terengganu. Seterusnya, dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Anwar mahu negeri lain contohi Perak dalam projek IPR Intan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Perak menjadi contoh kepada negeri lain untuk projek inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif usahawan tani IPR Intan. Beliau berkata, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Ahmad Suaidi Abdul Rahim dan Exco berkaitan memaklumkan mereka telah mengenal pasti beberapa lokasi di negeri itu untuk diusahakan serta sudah diberikan kelulusan. Katanya ketika berucap selepas melawat IPR Intan Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER, Ulu Kinta di Hospital Bahagia, Tanjung Rambutan di Ipoh 27 Januari lalu. Perak merupakan negeri pertama dan mempunyai tanah yang paling besar untuk projek pertanian moden seperti ini. Beliau berkata sasaran Kementerian Ekonomi sebagai sebahagian daripada usaha membasmi kemiskinan ialah mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan untuk golongan miskin tegak seperti projek IPR yang memberi gaji setiap bulan menjelang akhir 2025. Selanjutnya, 693 daripada 1069 sekolah daif telah dibaik pulih, kata Fadlina Siddiq. Sebanyak 693 daripada 1069 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak telah dibaik pulih, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau berkata Kementerian Pendidikan KPM terus komited untuk menyelesaikan isu sekolah usang di negara ini. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah mencapai kemajuan yang baik dalam menyelesaikan isu sekolah daif terutamanya di Sabah dan Sarawak apabila lebih separuh sekolah terjejas telah menjalani perbaikan yang diperlukan. Beliau berkata sedemikian pada majlis penyampaian wakalah zakat peranti di Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan pada 27 Januari lalu. KPM dalam catatan menerusi Facebook pada 28 Julai 2023 memaklumkan kerajaan telah memperuntukkan 6.5 bilion ringgit untuk melaksanakan projek pembangunan 1,002 sekolah daif di seluruh negara dari 2016 hingga 2023. Selanjutnya, 5 fokus utama KPT jadi landasan Hala 7 2024. Penyediaan bakat terbaik negara, pengukuhan ekosistem penyelidikan dan inovasi, pelaksanaan pendekatan baharu, program pemindahan dan perkongsian ilmu, pengantarbangsaan pendidikan tinggi dan pemantapan ekosistem pemboleh daya. 5 fokus utama berikut telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi YB Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir sebagai penekanan kepada rancangan serta strategi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengemudi tahun 2024 ini. Bercakap kepada para hadirin dalam Majlis Landasan Hala 7 KPT 2024 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya 29 Januari lalu, YB Menteri turut mengumumkan 20 landasan hasil interaksi perbincangan dan diskusi bersama pelbagai pihak yang telah dibangunkan bagi meningkatkan prestasi kecemerlangan pendidikan tinggi negara. Beliau turut menyentuh berkenaan usaha KPT merangka pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi yang baharu sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada pelan 10 tahun sedia ada yang bakal tamat tahun hadapan. Selain itu, beliau turut mengumumkan penganjuran program Jerayawara Kampus Madani ke IPT seluruh negara yang akan dilaksanakan bagi pengurusan KPT turun padang melihat situasi sebenar di peringkat institusi
sambil mendengar sendiri keluh kesah pelaksanaan dasar di peringkat akar umbi. The Ministry of Health Malaysia's ambitions for climate and health includes building a climate resilient and low carbon health system to achieve carbon neutrality, net zero by 2050, strengthening the health sector's preparedness and response to extreme weather events, enhance surveillance and early warning system, conducting climate change and health vulnerability and adaptations assessments, VNAs, at the populations and or healthcare facility level, in alignment with the governments of Malaysia's dedicated pursuit of a net zero country by 2050. Congratulations for the first half day. Thank you. Beralih ke segmen Buletin Rakyat. Daim didakwa gagal patuhi notis isytihar harta. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin didakwa ke Mahkamah Session atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan kira-kira 70 estet harta. Bagaimanapun tertuduh Cik Abdul Daim Zainuddin, 86 tahun, tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan sebaik jurubahasa membacakan pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, Daim didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh Pegawai Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023 iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Harta itu membabitkan aset antaranya satu akaun amanah saham nasional berhad ASB, 7 kenderaan seperti Jaguar, 38 syarikat dan 25 hartanah serta tanah di ibu negara Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Pahang dan Kedah. Kesalahan itu dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023. Beliau didakwa mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin, manakala Daim diwakili Peguam M. Pura Belan. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan Daim diikat jamin RM280,000 dengan seorang penjamin tempatan dengan tiada syarat tambahan. Mahkamah menetapkan 22 Mac depan untuk sebutan semula kes. Berita selanjutnya, Anwar merafak sembah tahniah Sultan Ibrahim sebagai Agong ke-17. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia. Sultan Ibrahim pada 31 Januari lalu telah melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara penuh adat istiadat di Istana Negara. Anwar dalam catatan menerusi laman X turut menitipkan doa kepada Sultan Ibrahim dan Raja Zahir Sofia serta seluruh kerabat diraja. Turut melafaz sumpah memegang jawatan ialah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 yang khas di Istana Negara pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun bermula 31 Januari. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum itu, saya ingin mengakhiri laporan Spotlight malam ini. Saya ingin memberikan serangkap pantun. Tempah kapak dengan beliung, tetap mari nibung berduri. Tuan di atas kemuncak payung, patik di bawah menjunjung doli. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Dan saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.